Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to Waktu Rehat Podcast and I am Dr. Faizul, your host for podcast. Waktu Rehat Podcast kan. Jadi hari ni kita dalam episod yang kedua dan dalam Waktu Rehat ni kita ada tetamu khas bersama dengan kita iaitu Alisa DZ. Kepada siapa yang tak mengenal Alisa DZ ni ialah pempengaruh, pelakon, penyanyi, pencipta kandungan. Biasanya Alisa ni dia sangat popular dekat mana? Dekat YouTube. Kalau awak tengok YouTube dia ada berjuta-juta subscriber. Power. Sekarang ni Alisa sedang bergiat aktif untuk mencipta banyak lagi kandungan yang ada dekat TikTok pula. Yang ini dia Alisa DZ. Hello Alisa. Hello. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alisa sekarang ditemani dengan ibunya Puan Suzanne. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah, syukur nikmat, baik saja. Kena baik sebab apa, saya ada banyak kelas yang saya kena ajar. Kalau tak ada nanti kena semua kena ganti. Susah kan? Jadinya kena sihat lah. Jadi kena Amin. makan banyak yang berkhasiat dan sebagainya. Minum How are air, you jangan guys? lupa. Apa dia? Minum air banyak. Betul. Sekarang ni musim panas. Yes. Betul? How are you? Okay? Alisa baru je baik sebab beberapa minggu lepas Alisa flu and Sore throat. So throat tapi sakit tekak. alhamdulillah dah baik dah. Sekarang ni pun macam zaman sekarang ni macam sakit tekak pun macam susah macam nak elok kan? Yes, betul. Sebab Musim rasanya pasal faktor cuaca kot. Faktor cuaca. Betul. Panas sangat. Panas hujan. Betul. Okey. Katanya tahun ni Alisa naik je bulan Mac nanti Alisa dah naik form 4. Aduh, takut dah. Takut sebenarnya form 4 ni. Kenapa takut? Yelah sebab ada aliran subjek baru and hampir nak dekat dengan SPM. Okey, tapi sebelum I nak tanya you punya aliran yang you dah pilih atau mungkin belum pilih, we don't know yet. Dah. Okay. Dah pilih dah. Alhamdulillah dah. Ibu yang decide kan? Bukan. Dia sendiri decide dan bincang dengan daddy dia. Maksudnya adalah dekat sini supportive parents. Yes. Tapi saya nak tanya dulu, macam mana UASA? Okey tak? UASA. Tingkatan 3 punya UASA. Alhamdulillah okey lah. Okey. Okey je lah. Alright. Boleh lah. Boleh lah. Tak apa. Masa tu masih lagi panjang tapi saya cuma nak tanya. Tadi kata dah pilih aliran untuk form 4. So nanti form 4 nak ambil aliran apa? Sains ke ataupun sains tulen ke ataupun sastra? Okey. Saya punya sekolah ni dia sediakan beberapa aliran. So ada sains tulen and ada lagi beberapa lah. So saya pilih aliran account. Which is saya punya subjek elective gonna be of course account, economy dan satu lagi is matematik tambahan. Matematik tambahan. Sebenarnya dia boleh pilih tau kalau nak pilih account ni. Dia boleh pilih antara nak ambil AdMat atau tasawuf Islam. So saya pilih AdMat lah. AdMat. Sebab nak tahu kenapa? Yes, of course. Okay, so sebab orang kata AdMaths ni dia macam core subject tau. Betul. Saya sebenarnya memang tak nak ambil tapi bila saya bincang balik dengan Daddy Alisa, Daddy Alisa cakap kalau nak lagi bagus ambil AdMat lah sebab AdMat ni dia macam ajar kita buat sesuatu benda tu like step by step lah, you know. Apa-apa kita buat kena buat benda tu proper supaya you know smooth Ada je. penyelesaian. So macam AdMat juga kan. Kalau kita terlepas satu step, kita tak dapat lah jawapan yang akhir yang sebenar tu, kita hilang markah lah. So sama juga dalam kehidupan kita ni kan. Kalau kita tak buat sesuatu benda ni dengan betul, nanti tak like perfect lah, you know. Betul. As someone who took AdMaths during my school year, I memang satu soalan tu dia punya
jawapan tu dia ada A, B, C, D. Dia ada banyak step yang kita kena ikut. Barulah kita akan dapat dia punya jawapan yang sebenar. Betul. Tapi tak apa, I wish you all the best. Yes. Okay, semoga you dapatlah menjawab semua soalan nanti bila SPM. Apa yang penting kena sedia awal. Sebab katanya SPM nak dekat dah kan. Contohnya macam tahun ni, dia sepatutnya bulan 1 dia dah Tapi anjakkan. memang dah confirm lah benda tu ke ada baru ura-ura je. Dia baru cadangan, cadangan takwim lah. Tapi apa-apa pun kita memang sentiasa kena bersedia awal. Yelah, kena prepare awal kan. Betul. Orang ingat macam form 4 ni macam honeymoon stage. Tak boleh, dia tak boleh nak honeymoon sangat. Kan. Nanti mana tahu benda tu jadi betul. So, Jadi at least kena dia orang dah prepare. bersedia kan. Betul? Okey. Tapi saya nak tanya juga, kan Alisa dah naik form 4, lepas tu nanti nak naik form 5 kan. Macam mana you juggle with your jadual? Dengan nak buat konten lagi, nak menyanyi lagi, macam mana? Itulah. Alisa rasa kalau pelajar biasa pun yang dorang bukan artis pun, Alisa rasa dorang pun susah kot nak catch up Struggle dengan jugalah. pembelajaran semua, stres semua kan. So apa lagi kalau Alisa kan nak buat benda lain. So Alisa boleh kata memang susah nak balancekan Alisa punya career and also my studies. However, Alisa kena pandai manage lah jadual Alisa sendiri. Betul. Contohnya kalau Alisa kena skip sekolah untuk syuting. Sekolah Alisa ni dorang ada buat satu group. So macam dia punya ketua kelas akan update semua homework yang cikgu bagi. And selain tu kalau Alisa terlepas school, Alisa akan contact my friends. Weh, macam mana nak buat ni semua. So diorang pun happy nak tolong Alisa. And Alhamdulillah kawan Alisa semua baik-baik. Macam tu lah. That's good. That's Cikgu good to pun hear. supportive lah. Ya. Supportive. And tak lupa juga Alisa ada tuition PTTI. So kadang-kadang kalau Alisa terlepas kelas pun, PTTI kan ada playback kan. So boleh je tengok mana-mana subjek yang Alisa nak catch up balik. So macam tu lah. Faham. Maksudnya dekat sini kalau macam saya boleh tengok, saya macam dia punya jadual tu macam pack sungguh. Lepas A, B, lepas B, C. Ada tak masa rehat untuk Alisa sendiri? Ada je. Cuma kadang-kadang ada shooting. Ya, betul. Tapi kalau boleh dalam form 4, form 5 ni kita nak slowkan bab-bab macam lakonan tu lah. Sebab kalau lakonan ni kan masa dia ambil masa yang sangat lama lah dalam. Kalau drama lagi lama. Berbulan-bulan. Alisa pernah shoot satu drama ni 100 episod. Imagine berapa lama masa. Setengah tahun kot rasanya dalam 5 bulan macam tu untuk 100 episod. Wah. Itu Alisa belum main lagi tau. Imagine kalau main hari-hari diorang kena tu. Tapi Alisa pun kira banyak lah scene dalam tu. Betul. Time tu Alisa umur darjah berapa Darjah 5 tak silap. Darjah 4, darjah 5 macam tu. Okay. Is it a good experience? Yeah, of course. Cuma time consuming lah. Betul. Yeah. That's why kena ada tuition. Sebab kalau tak dia akan skip sekolah, maknanya tuition akan membantu. Kadang-kadang cikgu tuition tu akan ajar lagi awal yang subjek yang dia belum belajar dekat sekolah. So at least taklah dia macam terlepas. Betul. Ya. Okay. I memang kena bekalkan tuition daripada dia darjah 1 sampailah sekarang. Tapi bagus juga bagi saya, macam dia ada bimbingan tambahan. Jadi dekat tuition ni pun kadang-kadang sekarang ni online kan, ada playback dan sebagainya. Kalau macam kita terlepas syuting 5 bulan, 6 bulan, kita boleh tengok balik playback yang lepas-lepas. Ya, sebab dulu-dulu tak ada. Betul. Sekarang ni lepas-lepas PKP ni baru ada kan. So okey lah. Tapi bukanlah nak kata kita just bergantung tuition je kan. Dekat sekolah pun cikgu-cikgu Alisa memang sangat tanya Alisa lah kalau Alisa tak faham ke. Contohlah tengok cikgu tengah mengajar kan, and then dia tengok Alisa macam lost kan. Lepas tu dia tanya Alisa, okay tak? Lepas tu macam okay. And then dia cakap kalau tak tahu apa-apa boleh je tanya cikgu. So cikgu So yang far baik cikgu-cikgu dia semua okey lah. Tapi saya tengok sekarang juga dia macam cikgu-cikgu sekolah pun macam banyak bagi kerja sekolah untuk bantu pelajar. Lepas tu buat extra classes, like a lot of extra classes kan. Tapi dekat Alisa sekolah bagi you tak? ada ke extra class macam? Kadang-kadang kalau nak dekat exam tu, cikgu ada buat
extra classes online je lah. Tapi boleh je kalau nak ambil tuition dengan cikgu sekolah tu. So lepas sekolah maybe boleh tuition kat bilik guru ke. Tapi Alisa tak ambil lah. Okay, faham. Okay, so sekarang ni kita nak cerita benda yang orang kata dekat dengan murid-murid zaman sekarang. Dia tak adalah murid, macam remaja. Okay. Apa Dia dia berkaitan dengan bully. Oh. Bully. Waktu rehat kali ni kita nak borak-borak pasal bully. Borak-borak santai lah pasal bully. Borak-borak santai pasal bully. Walaupun dia macam isu sensitif sikit kan. Tapi saya rasa bully ni adalah dia macam satu topik yang macam sinonim. Even sekarang pun dia macam satu topik yang macam sering diceritakan. Ya, betul. In media, dekat mana-mana pun tapi mesti itu yang cerita saya pasal tu. takut sebenarnya. Pasal bully-bully ni memang saya takut. Tu kalau nak hantar anak pergi asrama tu kena fikir dululah. Faham? Sebab kita sekarang ni bully terlalu macam teruk. Dulu tak ada media sosial. So kita tak nampak macam mana diorang bully budak-budak kan. So sekarang ni yang diorang share dekat Instagram semua. So kita tengok, aduh takutnya aku macam tu kan. So kita macam mana nak hantar ke tak macam tu. So kena fikir dulu. Tapi dah decide lah Alisa akan bersekolah harian. Ya. Faham. Lagipun Alisa pun ada banyak benda nak buat kat rumah kan. Jadi macam tak sesuai masuk asrama. Betul. But tapi I ada nak lelaki lagi. I forgot about that. Saya lupa yang tu. So kira macam hantar ke tak sebab dulu my husband sekolah asrama juga. So macam okay kot kita hantar. Tapi kita tengok dulu kalau dia boleh dan tengok keadaan macam mana. Faham. Macam tu. Masih dalam perbincangan. Kita Okay. dalam perbincangan dulu kita nak hantar ke tak macam tu. Tapi kalau untuk Alisa, I rasa dia sekolah biasa je. I mean duduk rumah je lah dengan I. Sekolah macam biasa. Nanti mama rindu pula Ya, kan. betul. Anak dua je. Betul. Okay, so actually bully can come in many forms kan. Dia boleh jadi physical. Sekarang ni dia jadi macam cyberbully pun ada. Yes. Secara alam maya. Betul. Tapi kebanyakannya yang kita nampak ialah alam maya lah. Sebabnya biasanya kalau bully ni dia mesti macam bully ni kalau dekat alam maya, kalau macam orang boleh macam ejek kita, boleh komen yang bukan-bukan dekat kita punya gambar ke, dekat kita punya post kan. Kalau macam fizikal pula, fizikal kita tahu ada, tapi dia tak macam isu yang selalu borakkan atau diceritakan dekat media sosial. Jadi Alisa sebagai orang kata pencipta kandungan, pelakon, penyanyi dekat YouTube, dekat TikTok kan, and also a student dekat sekolah biasa, dekat sekolah harian kan. Jadinya saya rasa macam Alisa ni macam orang kata calon ataupun orang yang tepat untuk ditanya. So can you tell me how's the people in your school? How's the environment? How do they treat you? Macam mana dorang dorang layan you? Adakah seperti macam murid-murid biasa ataupun murid yang istimewa because you are someone? Lepas tu itu satu hal. Itu satu hal. Itu satu Banyak hal. ni. Kita dah tahu kita ni someone. Tapi kawan kita, adakah mereka akan terima kita as someone special ataupun diorang akan rasa macam ada Jealousy. jealousy dan sebagainya. Okay. Sekejap Saya fikir apa nak cakap dulu. Alright. So masa saya masuk sekolah rendah darjah 1 tu, Alisa memang belum macam sekarang ni lagi lah. Dia macam baru orang nak tak kenal apa lah. kata Bukanlah nak cakap berkecimpung. sekarang ni memang orang semua kenal. Ada lah orang kenal. Tapi masa darjah 1 tu just biasa-biasa je. And then kebetulan darjah 1 tu Alisa masuk satu program Astro Ceria which is called Ceria All Star. And then dari situ cikgu Alisa dah mula tahu and kawan-kawan pun dah start tahu semua kan. So dari situ okay je sebenarnya. Diorang terima Alisa as student biasa. Tapi kalau sekolah tu ada like any majlis, cikgu-cikgu Yalah, akan panggil lah. Alisa nyanyi. So Alisa okay je. Tak ada bayaran pun. Sebab sekolah Alisa kan, Alisa okay je kan. And then bila dah masuk sekolah menengah ni,
bertukar. Form 1 tu. Sebab dia pergi ke Alisa private. tak ada sekolah rendah yang sama pun dekat sekolah menengah tu. Maksudnya Tak ada yang tak orang ada kawan baru dia. lah. Orang baru. Maknanya memang totally dia kena sorang-sorang lah. Maknanya tak ada kawan yang bersekolah di sana. Sebab saya hantar dia ke private school. Ya. So dia kena pandai-pandai cari kawan lah. Macam tu. So first time Alisa masuk form 1 tu, Alisa rasa dorang pun segan jugalah nak tegur Alisa kan. So Alisa pun segan juga nak tegur dorang ni. Tapi lama-lama dorang okey semua. And Cuma adalah something. yelah, kadang-kadang biasalah dorang ni nak joking around. Dorang nampak Alisa, weh artis weh. So Alisa pun malu lah, segan lah kan. So Alisa just sekarang ni stay dengan kawan-kawan Alisa yang rapat. Alisa ada beberapa close friends and also best friend. And dorang pun memang baik dengan Alisa. Dorang selalu tolong Alisa. And Kadang-kadang kalau ada show ke apa, diorang macam support juga tau. Diorang datang tengok macam tu kan. And then cikgu-cikgu macam saya cakap tadi, diorang memang sangat supportive, sangat baik. And kadang-kadang cikgu Alisa pun masuk konten Alisa. Ada baru-baru ni Alisa buat satu vlog where Alisa bagi hadiah-hadiah kat cikgu Alisa form 3 ni. Alisa bagi apa? Hadiah Earbuds and headphone. So diorang pun happy je dapat tu semua kan. Ya. Masuk dalam konten Macam jugalah. Ya. Okay, tadi Alisa cakap macam you ada kawan rapat dekat sekolah menengah you kan. Jadi you pernah tak experience before this kawan yang macam you know jealous dengan you or try to backstab you, tikam belakang you kan? Mesti ada sebab in like it or not, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita nampak orang sokong kita. Rambut sama hitam. Rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Jadi you pernah tak experience dia kawan rapat satu ataupun kawan sekeliling. Oh, dia senyum, dia tepuk tangan. But dekat belakang you ada cerita lain. Okay, setakat ni jealousy tu saya tak berapa nampak Jealousy tu bukan kepada kawan rapat, tetapi kepada macam A total stranger. Ya. ya, macam dia punya senior lah, something like that. Something macam bukan umur dia lah. Macam tu. Adalah juga cerita. Macam mana dia like nak cerita ke tak? Cerita. Okey, tak apa, Okay. kita bukan nak memburukkan orang-orang yang macam tu, tapi kita macam sebenarnya macam contohlah saya hantar anak saya ke sekolah untuk belajar, bukannya dia kalau boleh dia dekat sekolah dia tak nak orang tahu dia artis. Dia tak nak. Kita hantar dia ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Tapi macam itu yang saya cakap, jealousy. So mungkin diorang tak senang dengan apa yang Alisa buat ke, kan macam tu. I selalu cakap dengan dia, don't bother lah, sebab ada one time tu dia macam dia sedih gila lah sebab dia cakap dengan saya, Mami, I nak pindah sekolah. I cakap, kenapa nak pindah sekolah? Sedangkan sekolah ni I suka sebab dia macam ada Islamik. So macam I suka sangat sekolah tu. Tapi disebabkan dia cakap macam tu, so I macam risau lah kenapa dia nak pindah sekolah. Sebabkan I dah pilihkan sekolah tu macam kiranya macam, oh ini sekolah ni okey ni untuk macam kita ada Islamik, dia belajar agama macam tu kan. Tapi itulah, I pun macam tu, I pergi jumpa pengetua, kita bincang. Ya, macam tu. Apa yang jadi sebenarnya, satu time ni kita orang memang like nak solat lah kan dekat surau tu. So yang perempuan semua nak pergi ambil telekung, nak ambil air wuduk semua. So Alisa dah habis ambil air wuduk. And kita orang ada tempat letak telekung ni macam apa? Tempat sidai lah macam tu, tempat gantung. Tempat letak telekung locker. Lebih kurang locker lah. And then Alisa kebetulan berdiri kat tempat locker tu. So macam terhalang lah seorang ni dia nak ambil telekung dia. And then Alisa macam time tu tengah kemas-kemas barang Alisa, and then seorang ni datang. Weh, tepi lah. Macam tu kan. Lepas tu macam sebab dia Alisa ni sejenis yang dia tak pandai nak balas balik. Dia macam kalau orang buat macam tu dia diam je macam tu. Dia cara dia cakap tu macam like
lagi ni lah dari yang Aisyah cakap Macam tadi. dia So I herdik macam lah, something like that. Okay. So Aisyah just pergi je lah kan. Aisyah tak cakap apa-apa dengan dia. And then tiba-tiba kawan dia cakap, weh kau ni kau ni Aisyah cakap macam tu kan. So Aisyah tak tahu maybe dia ada bad day ke time tu kan, ataupun dia jealous dengan Aisyah ke, I don't know lah, you know. Yelah, kita pun tak boleh nak cakap dia jealous ke apa benda, tapi dia tak sepatutnya nak herdik macam you punya junior. Sebab dia kan masa tu, I think Alisa masa tu form 2. Alisa form 2 masa tu, I rasa budak tu pun form 4 ataupun form 5. I don't know. I tak berapa kenal lah budak tu sebab muka dia pun tak nampak. So dia macam dia nampak dia tak happy kan. So I macam, alamak, takkan I nak suruh anak I bersekolah dekat tempat yang dia macam tak happy. So kita macam as a parents, kita macam, tak boleh jadi ni, I kena pergi office lah, kena pergi jumpa pengetua ke, nak discuss dengan guru kelas dia macam mana kan. So tu I pergi jumpa pengetua. So kita bincang-bincang. So far Alhamdulillah lah kan. Betul tak? Settle lah. Settle lah. Case Tapi close. ada satu lagi. Oh, Ini jadi ada satu lagi. Yang ini senior ke junior? Masih lagi senior ke Ini ke kawan Summer batch. Summer batch. Oh, ya rakan ke? sebaya. Tak cakap dengan mami pun. Bukan. Sebenarnya kena cakap dengan mami. Yes. Tak elok simpan. Betul. Sebab itu apa? yang itu kadang macam kalau kadang budak yang tak berani nak bercerita dengan parents, itu yang dia orang kena bully. At least I dah cakap dengan my children, I cakap kalau ada apa-apa kat sekolah, orang minta duit. Kadang-kadang ada juga macam tu. Sebab pernah terjadi depan mata I nampak masa tu I hantar anak I yang lelaki kan, I nampak budak tu kena pau. I cakap, oh my god. I macam, oh takutnya macam tu kan. So I macam remind my children, I cakap kalau ada orang macam tu, just let me know. At least kita boleh nak jumpa pengetua, ataupun kita boleh cakap dengan parents dia ke kan. So senang. Sebab kita kalau boleh kita nak elak kes bully. Betul. Itu yang paling takut. Betul. Macam tu lah. Jadi you kena cerita sekarang juga. Yes. Tapi tu tak adalah like serius sangat. Okay. Just satu time ni Aisyah nak rehat dengan kawan Alisa. Okay. Okay, so bila dah rehat tu, adalah kawan Alisa tu punya kawan, dia datang kat kita orang, weh ni siapa tu? So keadaan ni dengan ini macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah kan. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Okay. Tapi dia dah okey dah sekarang ni. So I macam, kenapa tak boleh ke rehat dengan dia? Tapi saya tak cakap lah dengan dia. So just macam tu lah. Sebab dekat sekolah Alisa tu ada je orang yang tak kenal Alisa. Sebab macam ni, bukan semualah orang kenal Alisa kat sekolah tu. So diorang macam, cara diorang tanya tu macam like sakit hati lah, faham tak? So macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okay, faham. Sebab dia ni kalau boleh dia tak nak orang tahu yang dia Alisa. Tapi macam mana? Memang nama pun cikgu akan, sebab dekat sekolah nama ada banyak, macam Ariana, dia Ariana. So Ariana Alisa, Ariana apa. So cikgu memang panggil dia Alisa. Macam tu, betul tak? Ya, and tapi Alisa tak anggap benda ni as bully or jealousy kan. Tapi kadang-kadang ada satu time tu, boleh nak cerita lagi. Oh, dia nak cerita, ada okey lah tu. ada time nak balik ni, Alisa nak balik seorang-seorang. So ada like sekumpulan budak lelaki ni. So Alisa macam lalu lah, and diorang nampak Alisa. And then tiba-tiba diorang nyanyi lagu untuk kamu, which is my single. Diorang nyanyi like kekangan suaraku. Diorang nyanyi kuat-kuat lah. And then tiba-tiba diorang gelak. Saya tak tahu apa benda yang lawak. Saya macam, maknanya okay. I think itu I fans don't you care. kot. I don't care lah kan. Lepas tu satu time bila tahun lepas yang lagu Aku Lagi Betek yang TikTok trend tu kan, viral kan, yeah. Alisa buat tu. And then beberapa hari tu Aisyah pergi sekolah. Time tu nak balik juga. Okay, so Aisyah lalu, and then sekumpulan budak lelaki lain tahu yang daripada tadi. So bila diorang nampak Alisa, diorang nyanyi Aku Lagi Betek. Diorang nyanyi kuat gila lah. Satu tempat tu boleh dengar. And Aisyah macam malu lah kan. And macam tu lah. As someone yang macam Aisyah rasa dia just like joking around. Tapi Aisyah okay je lah.
Tapi maybe untuk orang lain, maybe dia tak suka. Faham. You know. Tapi kalau Alisa, okay je lah. Tapi kalau lebih-lebih tu, stop lah. Faham tak? Faham. Sekali dua boleh lah. As someone yang macam selalu macam berinteraksi dengan murid kan, me myself, a teacher, saya rasa macam Alisa ni ialah seorang yang macam couldn't care less. Maksudnya macam dia sendiri tak tahu yang dia dibuli sebenarnya. Tak sedar dalam erti kata lain, tak sedar macam tu. Betul. Macam sebab yelah nyanyi-nyanyi lepas tu gelak-gelak, lepas tu nyanyi kuat-kuat kan. Macam Alisa kata, oh maybe dorang just gurau kot. Tapi kalau macam saya lah kena macam tu, saya akan rasa macam rasa macam dibuli, dan saya akan rasa macam sedih. Kenapa you nak main-main dengan lagu I? Kan? Jadi sepatutnya kita macam Alisa sendiri macam kena sedar. You have to know, and you have, macam mana nak cakap, you have to know to read the room. Maksudnya dekat sini sama ada dorang betul ke bergurau, but then kalau you nak bergurau dengan I, you a total stranger, I tak kenal you pun, you nak bergurau dengan I, you bukan kawan I. Betul. Kan? Melainkan kalau kawan-kawan rapat dia, I think okay. Betul. Tapi kalau macam maknanya benda tu boleh dipanggil bully jugalah. Bully secara sedar dengan tak sedar je. Macam kalau I tengok macam Alisa cakap dia macam tak sedar dia dibuli. Ataupun someone yang macam tak kisah pun dibuli. Bila dia tak kisah, orang akan macam bully lagi. So bila at one point sebab dia tak ada macam marah ke apa. Betul. So dia cakap tak kisahlah, kita hentam je lah, lantak lah, macam betul? tu kan. Dia nampak macam Alisa macam suka, macam kan, tak nak layan dan sebagainya. Tapi dia macam tak ada emotion dekat situ. Macam Alisa tak tunjuk yang Alisa perasaan macam tak suka. marah. Betul. Jadinya macam sebab dia sejenis macam tu, dia tak pandai nak melawan. Then you have to learn. Dia macam tu, dia memang tak pandai nak menjawab. I mean, kalau orang buat tak apalah, it's okay. I cakap no, you kena ni, kadang-kadang kita kena ajar juga. Betul. Betul tak? Betul. You kena menangkan diri. Sebab nanti kalau tak orang pijak kita. Betul. Itu yang I selalu cakap dengan dia. Kalau apa-apa kena jawab juga. Bukannya I nak mengajar dia untuk jadi kurang ajar, tak. Tapi sekurang-kurangnya kalau orang macam tu, you have to defend yourself. Yes. Itu yang penting, you kena belajar yang tu. Sebab at one point nanti bila orang keep bully you sendiri yang akan macam rasa macam sedih, lepas tu dia akan jadi stress, dia akan jadi depressed. Betul. Dan yang lebih teruk maknanya kena lepaskan. Betul. So kena bagi tahu parents, itu yang penting. Betul. So that your parents know apa you punya well-being dekat sekolah. Itulah macam I cakap tadi kan, yang dia cakap macam tu. So I terkejut, nak pindah sekolah, oh tak boleh jadi ni. So I terus pergi sekolah, jumpa pengetua dan kita bincang dengan elok lah kan. Alhamdulillah dah settle. Dia parents, dia punya happy. parents pun tahulah. I don't think so. Maybe cikgu cuba convince dia kot. I mean, cakap dengan dia kenapa macam ni, jangan buat macam ni. Sebab I cakap dengan guru besar, I cakap budak ni tak boleh buat macam ni. I cakap dia tak boleh nak buat Alisa macam ni, because Alisa datang pergi ke sekolah ni sebagai pelajar, bukannya nak tunjukkan dia artis. Dia kalau boleh dia tak nak. I cakap so kena settle benda ni. So ustaz dengan pihak sekolah, pengetua pun okey, cakap tak apa. So dia kena lantik jadi pengawas. Supaya orang tak bully dia. Yes. Tapi susah jugalah. Kira macam last year kan dia jadi pengawas kan. Form 3 dia jadi pengawas. Tapi tahun depan ni dia decide dia nak letak jawatan. Sebab kadang-kadang macam not fair dengan yang lain lah. Sebab pengawas kan ada tugas yang kena buat. Yes, so macam Alisa dia macam tak boleh lah Mami, sebab macam kesian nanti Aisyah kan selalu tak datang. dia punya duty tu orang lain yang kena take over. Ganti. So macam dia cakap tak apalah. So dia cakap okey lah kalau macam tu you just bagi tahu cikgu. So maknanya naik tingkat tempat ni dia jadi murid yang tak ada pangkat lah. Hopefully tak ada orang bully. Kalau ada orang bully lagi tak tahulah nak cakap. Gitulah ceritanya. Tapi belum habis lagi. You ada tak macam momen-momen yang macam sedih? Sometimes I tahu you macam jenis yang tak kisah, but we as a human macam tak kisahlah, lantak lah kan. Probably they were just joking macam you cakap tadi kan. Tapi kita as a human being, kita ada perasaan. So ada tak macam balik sekolah tu macam rasa macam rimas orang bully, orang cakap macam tu.
macam orang tak fikir, I pun manusia juga, I pun ada perasaan juga. Pernah tak ada macam momen-momen sedih yang disebabkan you bully? Tapi I tak cakap bully dekat sekolah tau ni. I cakap macam mungkin sambil-sambil balik naik kereta tu you tengok phone you kan, tiba-tiba ada orang komen yang bukan-bukan. Sometimes it's not about you, sometimes about your parents ke apa-apa ke, about your friends ke apa-apa ke. Pernah tak you lalui momen macam tu, lepas tu you rasa macam sedihnya, tak dapat nak buat apa-apa? Ada jugalah kan masa yang viral dia beli kereta tu. Itu pun kena juga masa tu dia 12 tahun rasanya. Memang banyak gila news keluar pasal Alisa. Sebab masa tu dia 12 tahun. So dia decide, dia kata dia nak beli kereta dia sendiri. So itu memang kita orang terpalit lah, I dengan husband kan. So dia kata ni mak dia dengan bapak dia lah yang nak pakai kereta besar macam tu. Apa benda, apa ni sepatutnya simpan duit tu beli rumah, apa benda macam tu. So banyak jugalah wartawan pun apa namanya call saya dengan Alisa. So Alisa pun jawab dan I pun cakap itu dia punya keputusan. So I kena respect apa yang dia nak. Mungkin dia nak pakai kereta besar, contoh dia nak pakai Velfire tu untuk memudahkan dia pergi syuting. Kadang-kadang syuting ni panjang. So dia nak rehat tak selesa dekat tempat syuting tu, dia boleh rehat dalam kereta. Itu yang dia nak. So I cakap okay lah, kalau you cakap macam tu you just belilah. Tapi memang kena gila-gila lah kat masa tu. Memang kita orang yang I dengan husband. Tapi yang bestnya husband I yang tak tahu apa-apa. Masa tu husband I kerja, dia tak ada dekat Malaysia. Dia pun terpalit juga macam tu. Tapi macam tak boleh lah macam ni. So ada juga yang backup macam my husband punya kawan. Sebab husband I dia kerja belayar kapal. So mungkin kita tak perlu nak cakap Alisa bapak dia chief engineer kapal. I don't have to say. Kita tak perlu nak cakap macam tu. So siapa yang tahu. So kenapa kau nak cakap macam, kenapa nak tuduh parents pula padahal bapak dia pun mampu. So itu yang jadi macam stres jugalah. I sebagai ibu dia masa tu memang panas jugalah, sampai Melody pun interview kita masa tu kan. So kita cakap lah, saya cakap betul juga, dia kata takkanlah Alisa nak cakap dengan semua orang bapak saya chief engineer mampu. So yang tahulah. So I cakap okey lah, sekarang ni dah kebetulan semua orang tanya. Saya cakap lah suami saya bekerja sebagai chief engineer kapal. So dia pun mampu. Tapi ini kehendak Alisa untuk memudahkan dia pergi syuting. Dia nak tukar baju dalam kereta ke, dia nak tidur ke, rehat kan. So I respect lah dia nak apa. Titik perlu dia kan. Betul. So dia nak belilah. Dia belilah. Tu Mami kata betul. Panas. You rasa apa? Waktu orang hentam you nak beli kereta, lepas tu orang hentam you. Orang lain yang sibuk. Orang lain yang sibuk. Tak adalah. Time tu Alisa just share je dekat Instagram Alisa, my new baby. Apa benda semua. Just nak share my moment lah gitu. And then tiba-tiba kecoh tau masa tu. Tahun 2020 juga, kan. So orang pun start cakap, weh dek, kau tunggulah nanti LHDN kejar kau. Padahal dia tak tahu kita memang Alisa dah bayar LHDN since umur 7 tahun. Sampai sekarang. Biasalah nanti kan dia kata netizen. ketuk apa? Nanti dia kata ketuk pintu rumah. Kau tunggulah LHDN benda. Dia cakap seolah-olah dia ni macam dia tahu kita tau. Padahal dia tak tahu langsung. Tapi netizen kan. Betul. Macam tu je lah perangai tapi orang. bukan semua lah. Bukan semua lah. Ada yang macam support, cakap tak apalah dia nak beli tu kan hasil titik peluh dia kata macam tu. So ada yang macam biasalah makcik-makcik bawang kan. So makcik-makcik bawang. Jadi pernah kan satu ketika keluar banyak artikel yang mengatakan macam Alisa ni dilayan istimewa oleh cikgu-cikgu dekat sekolah. Betul ke? Okey. Pasal ni banyak gila netizen yang kecam. Jadi what's your take? Ibu kepada Alisa. Ibu yang jawab. Ibu saya tak jawab. Nanti. Sebab Alisa nampak macam senang je kena dibuli. Okey, rasanya masa tu ada PC kan. Dia punya PC lagu terbaru dia. So ada beberapa wartawan datang untuk interview dia lah, tanya pasal pembelajaran dia macam mana. So Alisa jawab dengan
details lah. Dia kata dia happy bersekolah dekat tempat tu sebab Tak dapat layanan layanan dekat sekolah tu sama seperti murid-murid yang lain. Tapi biasalah tajuk tu diorang apa tajuk dia ingat tak? Alisa Dizak tak dapat layanan istimewa Istimewa di sekolah. Macam tu. So macam betul yang tak baca full lagi, dia cakap, kau ingat kau siapa nak dilayan seperti apa istimewa dekat sekolah tu, ramai lagi anak-anak menteri lah apalah yang kaya raya. Sama juga dia kata macam tu. Padahal dia happy sebab cikgu-cikgu yang ada di sekolah tu layan dia seperti murid-murid lain. Tak ada pun treat dia macam, oh dia ni artis, kita kena treat baik macam tu. Padahal sama je. Saya pun macam, oh okey, diorang ni tak habis baca lagi. Masa tu kalau tak silap ada berhubung dengan pengetua. So pengetua cakap, biasalah puan, dia katakan, dia pun ada tengok juga. Dia kata, biasalah puan, dia kata, netizen-netizen yang tak tahu lagi, tak baca, terus main hentam macam tu. Dia pun macam, actually dia baca pagi tu macam, dia rasa macam I can see her lah because she's my daughter kan. Kita tahulah cakap, tak payah layan lah, cakap tak payah layan lah. I tanya manager dia cakap tak payah layan, tak payah buat apa-apa statement ke apa, kita diam je. Betul, senyap. Tapi berhari-hari juga tahu benda tu. Tak tahulah macam mana dia rasa. How do you cope? Time tu Alisa macam risau lah. Nanti kawan-kawan Alisa ingat Alisa nak dapat layanan istimewa bila diorang baca artikel tu. Tapi ada juga yang jawab. Jawab. So okay, dekat komen tu ada pelajar sekolah Alisa ni, dia komen yang Mami cakap tadi tu lah. Lebih kurang macam, kenapa nak kena dapat layanan istimewa padahal ramai je lagi yang yang anak menteri lah, apa benda dekat yang bersekolah di situ kan. Alisa ni just artis je pun. Why nak dapat layanan istimewa? Nak dapat? Ya, betul. Kan akak tu akak form 5 SPM. This year lah rasanya SPM. Dia tengah SPM lah sekarang ni. Tapi IDM dia tahu. IDM. Ya. Okay, tak IDM, I cakap boleh kenapa you cakap macam ni? I cakap you tahu tak Alisa macam ni. Lepas itu tu orang lain lah. Ya. Yang akak SPM tu dia dah delete dah komen dia. Okay. Mungkin delete lepas UDM. I kadang macam ni tau. Kadang macam memanglah kita sebenarnya tipulah orang cakap kalau you tak ada terasa tipu. Macam I kadang-kadang I DM orang tu cakap kenapa you cakap macam tu. Betul lah cakap. Tak apalah cakap. Mami janganlah. Alisa cakap Mami it's okay. Tak apa. Kita kadang orang-orang yang jenis macam ni yang main hentam-hentam, orang kata tak tahu apa benda tu sahih ke tak. Dia orang main cakap je. Kadang-kadang I cakap tak apalah dek, cakap terima kasihlah cakap macam ni, tapi nanti awak jawab lah ya dekat pada Masya. Takut. Okey, minta maaf aunty, terus padam. Kadang-kadang bukan apa, kita nak macam diorang ni, mak bapak diorang ni tahu ke, macam kadang-kadang budak-budak kan main hentam tu cakap kita bagi dia macam kesedaran. Kita cakap macam tak apalah, awak tahu tak, awak cakap macam ni dosa tahu, nanti kalau Alisa tak maafkan awak dekat akhirat nanti. I cakap macam tu kan, nanti macam mana tu, cakap awak jawablah dekat padang mahsyar. Lepas tu dia orang macam, yelah kita kan orang Islam kan, so cakap, kalau orang cakap macam tu mestilah kita takut kan. So cakap okay nanti saya minta maaf. Lepas tu ada yang macam terus follow, jadi dia punya followers setia lah macam tu. Macam-macam lah. I punya pening. Betul. Pelik-pelik lah. Ya, pelik. Tapi Alisa, you pernah tak rasa macam I don't know, tapi mungkin rasa macam at one point rasa macam I just want to stop being an artist, or give up lah. Give up. Sebab banyak sangat benda yang I kena bear dengan manusia yang tak faham, lepas tu manusia yang macam tak tahu pokok pangkal tiba-tiba nak komen kan. You pernah tak rasa nak stop, and you macam kesian lah dekat diri sendiri satu, lepas tu dekat parent satu, sebab parent terpalit. Betul. Rasa nak stop tu maybe ada lah rasa kan, tapi saya tak pernah cakap sebab ya ke? Bukanlah, dia bukan nak stop, dia macam stres lah. Faham tak? Faham tak? Dengan study Alisa, dengan kerja Alisa, dengan orang suka cakap macam-macam. Tapi itu dululah time
first Alisa masuk industri ni. Tapi bila lama-lama Dia Alisa dah okey dah. telinga dia dah kebal dah. Masuk telinga masuk kanan Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yes, betul. Macam tu exactly. je lah. Tapi daripada Itu mula-mula lah. mungkin sebab dia dalam industri ni dah since umur dia 7 tahun kan. So mungkin daripada 7 tahun tu dah lama-lama mungkin dia dah biasa kot. So dia dah boleh tangani. Kadang-kadang macam lantak lah. Dia kata dia macam tak kisah pun. Dalam usia sekarang dia dah pandai menangani. Contoh macam kadang-kadang masa dia kecil, kalau tengah makan ada orang nak ambil gambar, dia macam stres juga sebab masa tu dia kecil. So sekarang ni macam kalau dah besar macam ni, kadang-kadang dia cakap okey, boleh. Kadang-kadang ada yang tak faham, kadang-kadang dia nak makan ke apa, nak ambil gambar, kadang-kadang tunggulah habis makan kan, at least kan. Tapi dia boleh, dia dah okey dah. Kadang-kadang ada orang nak pergi ambil gambar dengan dia ke apa, dia macam okey je. So dia maksudnya dia dah matang Betul. dalam, dia dah pandai nak apa orang kata, menangani situation. Sebab kalau dulu kecil I pun tak boleh nak buat apa sebab dia kecil lagi kot. So sekarang ni alhamdulillah lah. Macam tu lah. Okay, good to know. Tak adalah nampak macam Alisa macam happy go lucky kan. Saya nak tahu juga, ada juga kadang-kadang tu kita rasa macam nak give up, ada juga rasa macam perasaan sedih kan. Tapi most of the time kalau macam you rasa macam nak give up ke ataupun sedih dibuli, what do you do? Bagi tahu mami ke, bagi tahu papa ke, ataupun you macam akan bersendirian dekat dalam bilik for a few hours? Actually Alisa akan berseorangan lah, bersendirian di dalam bilik and buat apa yang saya suka. Tengok TikTok ke kan. Tapi kalau Alisa rasa nak give up tu sebab one comment from stranger yang kita tak kenal pun, dia cakap macam-macam, Alisa rasa macam tak perlu kot. Bukan dia yang build Alisa punya career ni. Mami Alisa, parents Alisa yang supportive, yang tolong Alisa jadi apa yang Alisa jadi sekarang ni. So macam tu lah Alisa punya mindset sekarang ni. Jangan Don't bother. Why bother? don't bother what people say. Faham. Okay, that's good to know. Sebab sometimes ada je orang macam akan resort to something harmful. Kan, macam buatlah macam-macam yang boleh macam nak apa orang kata, nak lari daripada apa yang dia lalui kan. It's good to know that Alisa ada macam coping mechanism. Duduk dalam bilik bersorangan, tengok bagi apa. Dia release dulu lah, sendiri-sendirilah. Macam tu. Tidur je lah. Most of the time tidur lah. Boleh lah tidur jugalah. Dia main gitar. Main gitar. Tapi biasanya kalau macam ahli muzik ni, dia akan macam main alat-alat muzik kan, untuk release stress kan. Dia masuk Untuk studio healing dia, dia nak healing lah. Masuk studio dia main dia punya gitar. Macam tu lah. Kan, betul? So, I nak tanya. So, what's your preparation for SPM? Walaupun you baru naik Form 4 nanti, tapi macam your mami kata tadi, no honeymoon for Form 4. Betul. Me and daddy dia lah. Cakap macam tu. Yeah. Ya. SPM Alisa lama lagi. Tapi tak lama. tapi taklah lama sangat. Tahun depan kan? Kalau betul yang Tanya cikgu. betul. Betul. Okey. InsyaAllah. So persediaannya, okey, time cuti ni Alisa dah belik-belik sikit lah topik-topik untuk aliran yang Alisa nak ambil tu. Alisa tengok kat YouTube macam mana bab-bab yang awal untuk account tu semua, admats kan. Sikit-sikit je lah, tak nak stress sangat sebab ni time cuti kan. So selain tu tuition PTTI pun ada buat kelas sekarang ni. And hari tu pun Alisa ada join kelas ekonomi and kelas admat. So itulah so far persediaan Alisa sekarang ni. Okay. Untuk naik ke Form 4. Interesting. Sebab kadang-kadang macam kalau kita lambat kan, bulan Mac buka sekolah baru nak tahu, baru nak pilih, baru nak tengok-tengok Tapi okey ada ke sekolah tak. yang macam tu juga tau, yang macam belum diorang tak decide lagi. Aliran. Yes, I macam okay, sebab ada tanya macam kawan Alisa kan.
So macam Alisa hari tu sebelum cuti sekolah dah start kan. Diorang dah bagi dah kena decide. ya. Dah ada kelas, masuk kelas mana. Tapi ada setengah sekolah macam diorang tak ada lagi. Tak mula lagi lah. Mungkin tunggu buka sekolah kot. Buka sekolah Ya, nanti. betul. Bagus. Ada orang kata perancangan awal, sedia awal kan. Tapi saya nak tanya, tadi kan macam Alisa kata macam Alisa ada tuition. Ada tak orang kata peningkatan yang significant? It could be one subject, two subjects, or it could be all subject. Yang you rasa macam, oh, subjek ni I lemah, tapi bila I dah dapat bimbingan dari sekolah dengan bimbingan tambahan daripada tuition, PTTI tadi tu kan, jadinya ada tak peningkatan? Ada actually. Kita orang happy sangat. Alhamdulillah. Kalau nak compare dengan Aisyah punya previous ni, yang pertengahan exam dengan final exam ni memang banyaklah peningkatan dia. Alisa dapat lebih banyak A and dia happy. ya. Contoh? Alhamdulillah. Contoh apa yang A? I mean like before, mungkin before C, B, tapi bila UASA hari tu dapat A. Okay. Sejarah Lisa sebelum ni dapat tak selalulah dapat A kan, tapi kali ni dapat A. Okay. Dapat dalam 90 macam tu. So macam happy lah kan. Sebab Alisa selalu join kelas Cikgu Rozi PTTI, and cara dia explain semua memang detail, Alisa boleh faham. Cikgu sekolah pun ajar bagus, and Alhamdulillah dapat result bagus lah juga. Sejarah je A. Yang lain? Dapat juga BM. BM dapat A ke? BM dapat A Siapa lah, cikgu? Alhamdulillah. Siapa cikgu BM? PTTI. Cikgu Cikgu Faizul. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sama-sama. Saya cikgu. dapat A tau. I Ini should be thankful to you. Okay, ni bukan paid review kan? Tak. Bukan. Tak, ini betul. Kalau tak percaya nanti kita screenshot result dia. And then ada lagi few subject. English pun dapat A. Lagi satu I tak ingat. Oh, Pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat A juga. Alright, that's good. Dia macam, saya selalu macam rasa macam amazed dengan someone yang macam has a lot to juggle dengan dia punya schedule kan, tapi dia tak, orang kata pandang enteng atau pandang ringan dengan dia punya study kan. Lagi-lagi sebab macam remaja sekolah semua. Actually you nak jadi artis ke apa, pelajaran sangat penting. Betul. Sangat penting. Itu yang kita terapkan dengan Lisa. Kita tak halang dia nak jadi orang kata selebriti ke apa, tapi macam apa yang I dengan husband bincang, pelajaran tu very important. Betul. You nak jadi artis ke, kena seimbang. Daripada kecil memang kita dah cakap macam tu lah. So sekolah ni sangat penting. Kena habiskan sekolah. Betul. Macam macam kat luar tu ada banyak artis, banyak pencipta kandungan, banyak YouTuber, banyak TikToker kan. Tapi what makes you different than the rest of them? You ialah seorang yang ada ilmu, kan? Itu dia punya perbezaan. Yes, lepas tu orang akan pandang, oh walaupun dia artis, dia punya pelajaran macam tu. So orang akan lagi respect you. Betul. Betul tak? Betul. Tapi kadang-kadang macam sekarang ni, pernah juga kita tanya kan, I bercerita dengan ada husband I bercerita dengan cikgu. Yang sedihnya kadang-kadang dia tanya, banyak yang macam orang tanya, okay sekarang ni budak-budak lah especially you nak jadi apa lepas kalau besar? Dia cakap saya nak jadi YouTuber, influencer. Macam tu. For me it's macam benda ni tak sihat lah. Sebab kalau diorang dah ada aim ke situ, so maknanya pelajaran ke mana? Betul tak? Betul. Benda ni bukannya forever. Kalau you ada rezeki ataupun memang luck you, okay. Kalau tak, kesian kat diorang, kesian kat parents jugalah. Dia boleh lah jadi YouTuber, boleh, kita tak cakap tak boleh, tapi kau kena seimbangkan. You kena seimbangkan your education dengan you punya activity. Macam tu Betul lah. tak cikgu? Betul. Saya setuju. Macam you cakap tadi lah, you boleh jadi YouTuber, you boleh jadi TikToker. Yes. Kalau you ada luck, you boleh kekal relevan. Betul. Tapi kalau you tak ada luck, you tak
tak boleh nak So kekal relevan. pelajaran ke mana? Lepas tu you tak ada pula ilmu untuk what to do next. Yes. Kan? So it's very important sebenarnya untuk kita ada knowledge. Macam contoh Alisa kan, walaupun dia artis, okay, you just study. So for the future, kita pun tak tahu sampai bila orang suka kita, okay. So kalau macam tu, dia boleh ke arah business ke arah lain ke. So maknanya you ada option lain. Betul? Betul Setuju. tak? Kalau maintain je macam tu, alhamdulillah lah, kita boleh, you nak buat business ke, you teruskan ke, it's up to you. Tapi kalau boleh, kita nak ada pelajaran. So orang tak pandang rendah. Tak pandang rendah, oh dia ni walaupun dia artis tapi dia bersekolah, ada pelajaran macam tu. So orang akan, for me is orang akan lagi respect you. Betul. Betul tak? Orang akan macam look up to you. Yes, betul. You jadi macam inspirasi lah kan. Macam remaja banyak kerja ni tapi still dapat A+, banyak dalam SPM. Amin. Amin. Cikgu doakan Alisa tahu next year. InsyaAllah kalau Alisa BMA. dia tak, saya tak nak A, saya nak A tambah. Okay, A tambah. Alisa kena make sure benda tu. Aduh. Susah InsyaAllah. ni. Suris pun cakap tadi maths kena A+. Betul. Pressure. Kalau boleh cikgu-cikgu dekat PTTI nak Alisa semua A untuk subjek diorang. InsyaAllah. Amin. Kita kena start awal lah. Ya, saya pun macam dah start kita macam I dapat WhatsApp group tu cakap dah start untuk form 4. So dalam hati okey lah, dia orang dah for me macam PTTI ni dia dah readykan student-student untuk sebelum cikgu-cikgu dekat sekolah ajar, so dia orang dah prepare. So maknanya senang untuk dia orang lah. Betul tak? Betul, setuju. Untuk dia lagi better lah. Betul. As of now kita memang busy dengan seminar cuti sekolah kan. Sebabnya Alisa pun join juga seminar cuti sekolah. Jadinya macam seminar cuti sekolah ni dia akan orang kata mempersiapkan diri pelajar sebelum masuk sebelum start. Betul. Sekolah. Yang nak naik tingkatan 3, yang nak naik tingkatan 4, yang nak naik tingkatan 5 semua dah macam well prepared dah kalau dia join seminar cuti sekolah. Maknanya kan. dia orang dah ready lah benda tu. Maknanya masuk sekolah tak adalah dia orang macam terpinga-pinga kan nak dapat cikgu nak ajar. So maknanya dia dah dapat ajar daripada cikgu awal. Betul. So okay lah. I suka happy. You are happy? Yes. That's good. Good to know. Because I'm a part of PTTI as well. Yes. Okay, saya nak tanya, memandang kita cerita pasal tuition kan, who's your favourite teacher and why? My favourite teacher lah kan, Suris. Okay, why? Sebab satu dia selalu tolong Alisa. And Kalau dia text. Alisa kalau ada homework maths, Alisa akan text Suris. Lepas tu malam tu dia akan bagi satu video, dia akan terangkan satu-satu. Alisa ni buat macam ni, dia akan guna iPad dia tu lah kan. And then Alisa selalu tengok video-video kat Telegram Suris yang dia ajar semua bab maths untuk form 4, form 5 ni. And Alhamdulillah Alisa faham. Cara Suris mengajar memang step by step dia akan ajar. Kalau kita tak tahu, memang kita faham lah. Kalau siapa yang betul-betul selalu tengok Suris ni, InsyaAllah diorang boleh dapat A+ maths. Okay. Macam tu lah. Ni tak berbayar tak ada. Tulis kat situ. Tapi kebanyakan student memang dia ada masalah dengan matematik. Betul. Kan? And ada je cikgu ramai je cikgu. Tapi setiap cikgu tu dia ada keunikan dia tersendiri. Betul. Kan. Ada formula, ada cara nak mudahkan benda yang susah. Tiba-tiba bila kita tengok video tu macam, sebenarnya senang. Dia kena ada teknik. Kita kena tahu siapa yang boleh bagi benda tu kan. Betul. So why did you decide to prepare early for your SPM? Okay. First because form 4 ni dia adalah basic foundation bila kita nak menjejak ke SPM. Sebab saya tahu yang soalan-soalan SPM dia akan masukkan sekali topik-topik yang form 4 kan. So kalau kita tak fokus time form 4 ni, kita akan struggle lah bila kita dah masuk form 5 nanti kita akan nak
belajar balik semua benda yang kita dah belajar kat Form 4. So Alisa tak naklah benda tu berlaku. Jadi sekarang ni Alisa try to fokus lah untuk Betul. tahun ni. InsyaAllah. Gitu. InsyaAllah. So ada juga orang last minute. So dia struggle gila-gila lah. Alisa tak nak macam tu. So Alisa nak like relax Chill-chill. tapi study. Bukanlah chill sangat, maksudnya dia tak apa? Tak menyusahkan diri lah. Betul. Kan? Tak menyusahkan diri. So, Sebab dia dah prepare. imagine kalau bila dah masuk Form 5 tu kita ada setahun. Memang time tu kita akan belajar Form 5 punya topik je lah. Tapi bila kita tak fokus time Form 4, kita kena like ulang balik. Kena tahu balik basic dia. So time ni lah kita kena fokus. Setuju. It's good to know that you want to prepare early kan. Sebab me as a teacher, sebagai cikgu kan, kalau macam saya buat seminar sebelum besok tu nak SPM Bahasa Melayu, saya memang selalu buat seminar malam sebelum tu kan. Ada je macam pelajar yang macam study last minute. Kadang-kadang ada je macam tanya, cikgu apa, dia orang bagi tahu lah yang dia macam last minute. And kita boleh tengok lah, sebab dia punya soalan pun macam soalan yang senang kan, benda yang basic. Cikgu apa beza? Yelah, adalah cikgu noktah tu apa. Saya pernah dapat soalan, cikgu noktah tu apa. Macam noktah, titik noktah tu kan, noktah tu apa dia tak tahu. Jadi saya tak adalah macam cakap, saya tak adalah react ke apa. Saya just bagi tahu, oh yang ni noktah macam ni. Tapi kadang-kadang saya tak boleh react sebab saya macam kesian. Kat mana salah dia sebenarnya? Adakah macam tak prepare awal, ataupun memang suka buat semua benda last minute. Atau tak ada peluang. Tapi kalau nak cerita pasal peluang, saya yakin dekat sekolah banyak sangat cikgu-cikgu buat kelas tambahan. Even ada je macam PTTI pun selalu buat kelas free online. Sebab mungkin you tak boleh datang dekat kita punya center dekat Bangi kan. Tapi kita ada je kelas online yang kita buat every week, every day, yang free. Kalau you nak cerita you tak mampu lah kan, kita ada je kelas free. Tapi rasa macam mungkinlah mungkin when it comes to bahasa Melayu dia macam kurang sikit. Betul, sebenarnya bahasa Melayu pun susah cikgu. Betul. Dan itu penting, bahasa Melayu kena A+. Kalau Kena fail, A+. tak dapat Betul. CJ SPM Tak kan? boleh. Betul. Kalau you fail, you tak dapat CJ SPM dan So, you tak kena boleh. banyak sekarang ni kena ni cikgu. Betul. Selain matematik, you kena tengok juga bahasa Melayu punya group. Betul-betul. Itu yang penting. Betul. Kalau tidak, sebab kalau you tak dapat sijil bahasa Melayu tu, you tak dapat betul. masuk universiti. Yes. BM. Sebenarnya kata BM ialah bahasa kita. Sebenarnya bahasa Malaysia pun susah. Betul. So you kena faham, mendalami betul. So kena tanya cikgu. Lagi-lagi tata bahasa kan, grammar. Tu sangat penting. Dan soalan yang popular dekat SPM pun pasal grammar je. Sebab orang ingat Melayu senang cakap bahasa Melayu, tapi when it comes to grammar ataupun tata bahasa, dia macam cloud sikit. Tunggu terbalik. Dia terbalik. Jadi macam orang kadang-kadang ambil benda tu ringan. Sebab saya orang Melayu, saya boleh cakap bahasa Melayu. As long as orang kacang faham. je, betul. Betul. Jadi apa nasihat you untuk your friends dekat luar sana yang nak ambil SPM ataupun yang baru nanti nak naik Form 4? Okay, kalau untuk orang SPM ni, Alisa pun belum lalui lagi SPM. So, apa yang saya boleh kata is study banyak-banyak, study hard, study smart, apa lagi? Doa banyak-banyak. Jangan lupa minta restu ibu bapa. Solat. Doa ibu bapa ni memang sangat penting. Ya, betul. Lepas tu cikgu pun sama. Minta restu cikgu juga. Selama ni cikgu yang bagi ilmu kat kita. Yes. So kita kena hormat dengan semua cikgu-cikgu. Kena ada adab lah. Jangan kurang ajar. Sebab kalau cikgu tak berkat ilmu tu, habislah kan. Betul. Jadi apa yang saya boleh kata is study je kalau nak score SPM ni. Betul. Jangan rehat-rehat. Rehat tu boleh, tapi jangan lama sangat. Okay. So what's your next project? My next project is kita tengah working on a collaboration with dengan this artis Indonesian singer. Can I know who? Maulana Aryansyah nama dia. Dia selalu buat cover juga. And kita orang tengah
deciding lagi lah. Yelah, Macam mana nak buat lagu semua. tapi mungkin kita akan ke Indonesia sana lah. Kita or akan dia datang rekod sini. dekat sana. Rasanya dekat sana. Tahun ni lah. InsyaAllah. Ya. Tahun ni lah. Tahun Nak barat ni. tahun ni lah. Tahun depan bahaya. Tak boleh lagi lah dia kena, kita kena sekat lagi. Kita kena Betul. tengoklah jadual macam mana kan. Tapi tahun ni ada lagi lakonan. Lakonan kurang sikit lah. Kurang Kurang Tapi sikit. insyaAllah lah kalau ada, itu pun tak sure lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, filem lah insyaAllah. Oh, filem. Dia stop drama, dia pergi filem pula. Kita tengok dulu. Kita tengok macam mana Tengok duration macam mana tu. lah. Tengok situation I tu. risau juga kan. InsyaAllah. Kalau ada rezeki lah. InsyaAllah. Apa-apa pun, ilmu nombor satu. Yes. Betul. And saya nak nasihatkan dekat Alisa, okay, sometimes kita kena defend diri kita juga daripada orang kata dibuli. Sometimes kita tak sedar pun. Betul cikgu. Sometimes Sebab kita dia tak jenis sedar. yang budak yang jenis, Diam. ya, dia tak nak bersuara. Tak apalah mami, it's okay. No, you have to do this. Kalau I memang akan buat macam tu, tapi dia sejenis yang macam tak apalah, it's okay. Dia tak kisah. Okay, tapi tadi I takut dia yang macam makan diri kan. So you have to, apa yang cikgu cakap, kena luahkan. Kalau tak nanti macam tu. Takut nanti simpan-simpan jadi depression macam tu. Yes, exactly. Tapi macam I lupa nak tanya you, ada tak macam kawan yang macam go to you to comfort you? Macam you macam sedih ke apa-apa ke kan? Tak kisahlah kena bully ke apa, ada tak macam kawan dekat sekolah ke ataupun anyone yang boleh comfort you instead of your parents? Ada. Alisa ada jugalah cerita dengan this one my friend. She's my best friend. So Alisa she. Okay. Okay, so Alisa cerita lah apa yang jadi semua. And then dia baik lah memang apa, macam nasihat Alisa semua. So buat masa sekarang dia ni kawan yang paling rapat lah kat sekolah Alisa. So most of the time you akan Hang out dengan dia lah. go to her lah untuk hang out, nak cerita apa-apa. Dia pun layan you okay lah. Okay. Dah berapa lama kawan? Baru juga time masuk form 3 tu. Dia pun sebenarnya dia sekolah rendah kat situ juga, tapi dia pergi asrama and then dia datang balik. So bila form 3 tu barulah kita start rapat sebab kita orang classmate kan. And dia pun duduk sebelah Alisa, so senang lah nak borak ke apa, nak minta tolong dia apa ke kan. Okay lah. I pun happy dengar macam tu. At least dia ada kawan kan. Betul? You dah kenal dah kawan Alisa? Alhamdulillah okay. Kawan dia semua okay. Parents? Ada. Jumpa jugalah. That's good. Parents kena tahu dengan siapa anak mereka berkawan sebenarnya. Betul. Kita kena macam tahu dengan siapa, kenal dengan parents dia kan. Kadang-kadang dia pun macam orang lain juga, nak juga pergi jalan-jalan dengan kawan. Cakap okay lah, at least kita tahu dia keluar. Tapi I hantar lah. Takkanlah Alisa nak drive Velfire. Tak, I hantar lah. Kadang-kadang cakap, mami boleh tak naik Grab? Cakap no, you cannot. I send you. Tak bagi naik LRT. I tak bagi sebab tak tahulah, I takut kot. Yelah tu, lagi pun Alisa macam masih lagi bersekolah kan. Betul. Bahaya. Perempuan lagi kan. Betul. Kalau budak lelaki tak apa. Ini perempuan cakap, husband I cakap, no, kalau you nak pergi mana-mana, ask mami to send you. Dia macam, memang kita tak, memang tak bagi. Jawapannya no, memang tak boleh. Okay, last one. Kita rasa macam, I rasa macam kita dah habis dah macam tak waktu cukup rehat. masa kita ni. Waktu rehat nak habis dah. So, saya nak tahu Alisa, apa nasihat you kepada pembuli dan mangsa buli dekat luar sana? Alisa satu, Mami Alisa satu. Apa yang nasihat saya boleh bagi? Okay, saya tak tahulah kalau pembuli ni dia ada masalah dia sendiri ke. So bila dia nak cope up, dia lepaskan kat orang lain ke, atau dia nak jealous ke, saya tak tahu. Tapi apa yang saya boleh kata is apa-apa je yang kita kata, kita kena fikirlah. Sebab dia punya impact tu dekat seseorang memang like macam mana nak kata? Ya, kalau dia buat macam tu, contoh dia membuli, so confirm kena buang sekolah. Contoh you pergi sekolah berasrama. Contoh you dalam form 5, you membuli form 4. Automatically
you dah kena kick out from the school. Okay, satu So, dia rugi lah. efek untuk diri sendiri Aha. juga. Satu lagi dia efek dekat orang yang dibuli tu. Contohlah orang yang dibuli tu memang ada masalah dia sendiri dekat dalam hidup dia. Lepas tu awak pergi tambahkan lagi masalah dia. And jadi lagi teruk lah. Tak tahulah nanti akan jadi benda lagi complicated, disusai ke apa. Awak tak rasa macam bersalah ke? Betul. Nanti awak tidur, awak memang takkan tenang langsung lah. And karma juga. Nanti one fine day anak you kena bully. You rasa macam mana? Betul. Macam tu lah. Kan sebab benda-benda yang berlaku ni selalunya ada karma. So macam you bully budak tu. So nanti one fine day kalau orang bully anak you, apa you rasa? Macam I as a parent memang I takut kes-kes bully ni. Memang I selalu takut. I tengok cakap takutnya kalau lah anak aku jadi dia orang buat macam ni, memang aku tampar lah budak yang buat tu. Aku balas balik macam tu. Kita ada rasa macam tu tau. Jika tergeram kan. Tapi macam janganlah. I risau sangat. Itulah kalau boleh biarlah anak-anak I selalu dengan I. Faham. Sebab I takut kalau kes bully ni. Sebab dia memang pukul betul-betul. Kita kesian tengok budak-budak yang macam yang siap rekod macam tu. Aduh. Sampai yang setrika sampai mati tu, itu lagi teruk lah. Yes. Tu tak tahu macam mana Yes. dia boleh hidup dengan tenang. Kalau Lisa, rasa bersalah. Betul. Bersalah sangat-sangat lah. Okay, so what's your advice? Kepada pembuli-pembuli kat luar sana, janganlah jadi pembuli. Kesian mak bapak korang pun akan terbabit juga. Dan I rasa macam you tak ada masa depan. Macam tu. Betul tak? Kalau you kena buang sekolah, semua orang akan chop you. Dia ni dulu pembuli. Mesti ada. Nama tu still akan sampai bila-bila orang akan ingat. Betul. So for me is macam, tolonglah jangan jadi pembuli. Ya. And Kena then? fikir dulu apa yang kita buat kan. Betul. Dan kepada mangsa buli pula? Mangsa-mangsa buli. Mangsa-mangsa buli kena bersuara. Kena bersuara. Kena bersuara. Kalau you dah macam lain macam je, report terus jibam kat cikgu. Jibam. What's Jibam? Project Jibam High is like, Council punya reference. Oh, okay. Mami I also tengok don't know. Project I High cakap, Council. I tanya sebenarnya, what is jibam? Jibam ni macam you report report cikgu. dekat cikgu. Okay. They call jibam. Macam tu lah. Itu I belajar daripada daddy dia. Alright. Okay. Itu saja untuk hari ini. Kita punya waktu rehat pun dah habis. Jadi kita akan bertemu lagi dalam waktu rehat yang seterusnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.